Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hafiz Share. Saya ingin share pengalaman saya selepas tamat belajar di Kolej Unity Kota Baru atau nama lamanya dikenali sebagai Kolej Jamiah Islamiah Putra. So, kolej ni letaknya di Kelantan, berdekatan Pantai Cahaya Bulan. Dia guna tanah Kem Kijang, sebahagian daripada tanah Kem Kijang tuan. Dia guna dan dia beroperasi di situ. Selepas tamat pengajian dan praktikal, aku bekerja sebagai pembantu stor di Bilemak, Kota Baru dan menumpang di rumah keluarga kawan aku berhampiran dengan Pengkalan Cepa. Bapanya aku gelar sebagai Abah Wadi. Dia merupakan seorang guru memandu dalam masa yang sama. Dia juga merupakan seorang guru silat makrifat, termasuk rakannya yang aku gelar sebagai Ayah Man. Sedikit kisah berkaitan Abah Wadi ni kan. Abah Wadi ni dia pernah jadi pelakon ekstra dalam telefilm Anak Kerak. Dia pegang watak sebagai nelayan. Ada scene dia beri penjelasan pada Fit Fairuz berkenaan Anak Kerak. Pelakon lelaki utama dalam filem tersebut Fauzi Nawawi, manakala pelakon perempuan utama Fasha Damia. So, Faizal Hussein pula pegang watak antagonis, iaitu sebagai perompak yang menggunakan ilmu anak kerak untuk tunduk atau pukau pihak musuh. So, aku pernah dibawa oleh Abah Wadi bersama anak-anaknya ke gelanggang silat kerana mereka perlu menghadiri latihan memandangkan. Risau kalau aku bosan dibiarkan seorang diri di rumah. Itu kami dijemput oleh Ayah Man menaiki kereta. Dari situ aku mendengar mereka berdiskusi tentang alam bunian, asal-usul ilmu silat, isteri ketiga Nabi Ibrahim, Kantura. Memandangkan apa yang aku cerita berdasarkan apa yang aku dengar dari mulut mereka. So, aku tak beranilah jamin sama ada kisah ni betul atau salah sebab ini bukan pengalaman aku, hanya mendengar. Cukup sekadar pengetahuan am saja. Menurut Ayah Man, asal-usul semua jenis ilmu bela diri di dunia termasuk kungfu, karate, samurai, muay thai dan lain-lain berasal dari ilmu silat alam Melayu yang diubah suai mengikut budaya bangsa masing-masing. Jika dilihat dari aspek sejarah, pada zaman pertengahan dulu, terdapat ramai bijak pandai Melayu yang merantau ke negara-negara luar untuk berkongsi ilmu termasuk ilmu seni bela diri. Tambah Ayah Man lagi, ilmu silat sebenarnya berasal dari alam jin. Memandangkan bangsa Melayu dahulu kala banyak terlibat dengan ilmu mistik dan bersahabat dengan makhluk gaib. Selain menceritakan asal-usul silat, Ayah Man dan Abah Wadi juga membuka kisah tentang orang bunian. Melalui curi dengar perbualan mereka, aku dapat merungkai fahaman lain yang berkaitan dengan bunian ni. So, di situ mereka berkongsi pengalaman mereka berjumpa dan berbual dengan orang bunian. Apa yang Ayah Man huraikan tentang bunian agak bertentangan dengan fahaman yang umumnya kita pegang. Apa yang kita belajar dari sekolah, termasuk juga melalui ceramah-ceramah agama, selalunya mereka menggambarkan bahawa orang bunian adalah termasuk dari golongan jin. Menurut Ayah Man, bunian asalnya adalah gelaran bagi masyarakat manusia yang memencilkan diri. Bahkan, kewujudan mereka dihijab dari pandangan manusia kebanyakan. Seperti kita lah, bagaimana mereka terhijab? Ia berkait dengan sejarah moyang mereka yang memohon kepada Allah supaya diri dan keturunannya diasingkan dan dihijab jauh dari pandangan orang kebanyakan. Memandangkan zaman dahulu ramai para wali yang doa termakbul serta-merta, ini bukanlah perkara yang mustahil. Perbezaan lain antara orang bunian dan orang kebanyakan, mereka berdarah putih, sama seperti sejarah Masuri di Langkawi, termasuk juga sejarah Puteri Lindungan Bulan. Manakala golongan jin tidak berdarah. Tujuan mereka memohon supaya diri mereka diasingkan dan dihijab dari pandangan masyarakat kebanyakan. Kerana kehidupan kita yang serba moden ini terlalu terdedah dengan pelbagai pengaruh buruk, terutamanya pada anak-anak muda yang sedang membesar. Ayah Man sendiri mengakui bahawa dia pernah dijadikan sebagai anak angkat oleh bunian dan belajar ilmu silat dan perubatan. Kelebihan lain yang ada pada Ayah Man, dia boleh tahu apa yang terdetik dalam hati kita, sama seperti kelebihan para wali. Dia selalu melawat keluarga angkatnya yang tinggal di gua. Saya sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Tapi untuk mengunjungi mereka, iaitu yang kita gelar sebagai bunian ni, persekitaran dalam gua itu boleh berubah berdasarkan siapa pengunjung tersebut.
Kalau orang-orang alim persekitaran dalam gua akan tampak mewah dengan perabot-perabot yang cantik. Kalau orang-orang biasa, persekitaran dalam gua akan tampak biasa-biasa sahaja. Tambah yang lagi, memandangkan bunian adalah manusia biasa yang diberi karomah. Sekiranya terdapat seseorang yang dirasuk dan jin yang merasuk itu mengaku sebagai bunian, itu sebenarnya hanyalah jin, bukan bunian sebenar. Termasuk juga wanita-wanita yang kehilangan bayi dalam kandungan kerana perbuatan jin. Bunian sebenar tidak boleh merasuk kerana tubuh mereka sama saja seperti kita, pejal dan berunsurkan tanah, berdarah daging. Okey. Sekiranya seseorang yang ditangkap oleh mereka kerana sebab-sebab tertentu, biasanya mereka akan mengajar orang tersebut tentang ilmu agama, mengaji, mengubat sehingga betul-betul mahir, barulah dilepaskan. Berbeza pula golongan jin yang kononnya mengaku bunian. Lagi-lagi jin-jin jahat, mereka menculik manusia. Apabila manusia itu berjaya keluar dari alamnya, manusia kebiasaannya akan menjadi gila. So, diharapkan perkongsian saya ini tidak diamati terlalu serius dan saya sendiri tidak berani menjamin kebenarannya kerana itu bukan pengalaman saya, tetapi dari pengalaman orang lain yang diceritakan. Boleh jadi benar, boleh jadi salah, kerana isu bunian masih menjadi perselisihan. Bahkan Ayah Man sendiri tidak galakkan saya bercerita pasal bunian, takut ramai yang tidak boleh terima sebab kita biasa difahamkan dari kecil. Bahkan ramai orang yang berstatus ustaz, ustazah mendakwa bahawa bunian itu jin.